Okay, jadi kita pergi example ni. Ini spek mesin motor generator kita lah. 24 kilowatt power dia lah. Power rating dia. 200 volts 50 voltage generator. EA. Ini bila ditulis macam ni, bila generator je, ini maksudnya EA rating dia lah. EA rating dia. Then, ini speed rating dia. 1800. Semua ni awak tahu. Then, the shunt winding. RFW 120 ohm. And the feed RFC is connected series with the field winding. Ini tahu, jadi dalam shunt generator, RFW dengan RFC is connected in series kan. Hopefully awak boleh gambarkan lah litar dia, litar shunt ni macam mana. Kita dah belajar lama kan. Jadi kita dah ada ni apa ni, ni generator kan. Ini ada gitulah. Ni dia ada RA. Ini ada sini ada satu rintangan lagi, dua rintangan lah sini sebelah feed. Itu apa ni? RFW, RFC kan. Dari sini kita boleh adjust dia lah. Adjust dia, RF dia ni tetap. Okay. Ini EA dia lah. Dia panggil induced voltage. Ini RA. Ini IA. Ini armature current. Ini field current. Ini I terminal lah. Ini V terminal. Ini little basic untuk shunt generator. Okay. Hopefully awak boleh faham lah. Okay, dibagi sini number of shunt winding 1200 dan sebagainya. Determine RFC to produce no load voltage at 200 volts. Berapa RFC yang you kena set ni supaya kita dapat generate 200 volt. Jadi you go directly go to the graph ni. Go to this graph ni. Dia nak berapa? 200 volt. Jadi tengok graph ni 200 volt kat mana? Okay, tengok graph EA lah. This EA EA. Somewhere there kat sini lah ni. Kan, this 200 volt. Okay, kita nak watang itu terjana. Jadi kita buat line daripada situ ke kosong ni. Titik kosong ni yang kita buat satu line tegak lah, ambil pembaris, sambung je gitu. Saya tak nak draw kat sini, saya lukis sekejap 1 minit. Kita buat line straight ni. Saya punya tangan tak tepat lah, tak tahu kan, pembaris buat balik nanti lah. Gitu, tarik garisan tegak je pembaris. Ada line OP lah, ni P katakan, ni P ni O lah. Jadi itu line yang pertama yang draw daripada kosong ni, O ni ke P. Okay, dan measure dia punya slope. Senang je lah sebenarnya, tak buat line pun tak apa, tapi better buat line lah. Ni 200 volts. Okay, sini current berapa ni? Tengok current berapa. 1 M kan, dia dah bagi senang-senang lah. 200. Jadi slope berapa slope dia? Slope ni adalah sama dengan slope kecerunan dia kan. 200 divide by 1 lah. Voltan divide arus dapat rentangan kan, itu 200 ohm. Ini total resistor untuk generate voltan output generator equal to 200 volts. Biasanya at no load sama dengan full load lah voltan dia. Bila at no load condition, V terminal sama dengan AA sebab IA very small. Jadi kita say that V terminal sama dengan 200 volt lah at no load. Jadi berapa nilai RFC dia? RFC tolak lah kan. RF total tolak RFW. Di 200 volt tolak ada dia berapa? 150 kan? You got 50 ohm. Jadi awak kena set rentangan RFC ni 50 ohm. Awak dapat voltan terminal sama dengan 200 volts. Itu soalan jawapan dia lah. Jadi untuk dapatkan V no load ataupun AA ni no load sama dengan 200 volts, berapa RFC dia? 50 ohm. Itu dia cara dia. Boleh? Itu simple nak buat. Jadi tengok soalan dia akan bagi soalan yang hampir sama lah. Cuma orang tengok apa voltan dia bagi ni. Dan biasanya kita akan plot titik P ni memang dekat 200 volts lah. Ataupun nilai lain dia bagi. Kalau dia bagi 100 volt lah. Tapi titik P tu basically akan represent this voltage. Kalau 200 volt, you have to draw 200 volt there. Jadi titik P ni represent voltage apa yang dibagi dalam soalan dia lah. Boleh faham Yang pertama lah. Jadi berapa RFC dia? RFC is R total sama dengan RFC plus RFW kan? R total. Jadi RFC, R total minus RFW. Okay, yang nombor 2, B. Determine the maximum current and terminal voltage and maximum current. What is maximum current nak dapatkan ni dalam soalan ni? Maximum current. Neglect armature reaction. Jadi tangkis tidak ada armature reaction lah. Apa nak buat? Dia dekat graf ni.
kita kena buat satu line lagi. Parallel dengan line ni ya. Line OP ni kena buat satu line yang touching this tangent ni. Ni kena buat satu line baru. Touch tangent ni. Saya tak susah nak draw ni. Line baru ni. Okay. Touching dia punya gesan ni, line ni titik pertemuan dia. Kat sini lah sampai dia. Katakan sini lah. You measure the line ni. Ukur panjang ni. Nak tukar pen pun payah ni. Okay, jadi ukur ini titik pertemuan ni katakan somewhere here. Kita buat tanya line tu ngangam sini. Ukur line ni. Dapat timbul dia nanti kan ni. Jadi ini panjang ni adalah IARA ya. IA max lah ke IA, sebab ini panjang IA yang paling tinggi sekali. Sebab kita tahu kan E sama dengan V terminal plus IARA. Okay, this formula for generator lah. Jadi maksud dia ini V terminal, sini ke sini ni V terminal. Ini is a V terminal kita, VT plus IAI dapat E lah. Ini E kan, E particular point ni. E sama dengan IAIA plus IA max lah ni IA max kali dengan RA. Dapat dia punya pautan. Okay, you kena cari yang tangent line ni. Berapa panjang ni? Ukur lah kat sini berapa ni line ni. Ukur tengah sini lah start ni. 1, 2, 3, 4, 5, 5 something lah. Jadi 5 kali dengan berapa ni? Satu ni ada 5 volt. Jadi 25 volt. 25 volt panjang dia. Jadi saya katakan 25 volt dia punya panjang dia. Jadi divide lah. 25 divide by RA. How much RA? Dibagikan 0.1. Jadi 25 divide 0.1 dapat 250 M. Jadi IA max ada sama dengan IA max sama dengan 250 ampere. Okey, divide je. Panjang ni berapa? IA kali N ni voltage lah. 25 volt divide by 0.1. Dan maximum current adalah 250 ampere. Dan terminal voltage yang ni. Ini apa nilai ni? Sini. Terminal voltage. Tengok sini 90 volt. Di V terminal sama dengan 90 volt. Itu cara nak buat. Itu yang berlaku. Jadi bila IA max mengalir tanpa armature reaction, voltage terminal adalah 90 volt. Boleh? Faham? Tengok liter ni balik. Bila IA max ni conduct kat sini, flow, voltage terminal adalah sama dengan 90 volt. Based on rajah ni lah. Jadi voltage kat ujung ni. Bila IA max flow kat sini, terminal voltage sama dengan 90 volt. Boleh ya? Itu yang soalan kedua lah. InsyaAllah. Nampak sikit. Ini neglect armature reaction. Kalau ada armature reaction lain cerita ni. Ini tanpa armature reaction. Kalau ada armature reaction macam kita buat dalam kelas lagi tu. Tengok dalam tu. Determine the nombor 3. Determine the voltage full load. Okay, determine now they ask us to find the full load. Full load masuk full load current lah. How much full load current sekarang ni? Jadi kita tengok power dia. Power 24 volt. Voltage 200 kan. Dia nak cari I full load, I rated lah. I rated sama dengan power divided by voltage, iaitu 2400 ni divided by 200. Kan? Berapa? Berapa ni? 0, 0. 12 kan? 120 M. Itu rated current kita. Rated current kita 120 M mengalir. Jadi kita IARA drop apa? IARA drop. Berapa? 120 darab dengan 0.1. 12 volt drop masa IA rated flow. Jadi masa IA rated flow drop dah 12 volt across RA. Jadi tengok go back to here at point P ni. Awak kena ukur 12 volt panjang dia. Dia kurang sini lah 5, 10, 12 sampai dia lah tengah-tengah ni. Ni panjang ni. Ini adalah 12 volt. Lepas tu slide down ni. You slide down the ni. Slide down sampai ngangang sini, katakan sini, turun bawah ni. Ini voltage terminal dia kan. Berapa nilai dia tengok? 175 volt. Itu voltage terminal yang berlaku masa rated current flow. Jadi itulah saya nak solve dia.
tanpa armature reaction. Jadi yang ni tanpa, sorry, itu tanpa armature reaction. Yang ni 175 ni tanpa armature reaction. Kalau ada armature reaction, kita tambah ni pula 0.05. Jadi dekat sini tambah 0.05. 0.05 dekat sini tambah ni. Jadi start dari sini 0.05. Jadi satu curve berapa panjang dia? 0.05 kan setiap axis ni, tengah-tengah antara dua ni 0.05. Tambahlah sini about that lah, lebih kurang ni lah. Buat segitiga itulah. Okey. Tengok slide segitiga ni ke bawah gitu. Saya tak tepat ni, awak kena buat balik lah. Buat segitiga baru ni. Ni dia punya vitamin ya, baru berapa ni? Lebih kurang 162 lah kan. 162. Memang less daripada sebelum ni lah. Kalau with armature reaction 175. With armature reaction dengan 0.5 ni, 0.05 ni, Watan dia drop kepada 162 volt. Itu one terminal. Ambil kat line ni. Titik pertemuan kat line ni. That's the answer lah. Jadi mesti lebih kurang daripada tanpa armature reaction. Nampak Jadi soalan dia suruh cari masa dengan ada armature reaction sebanyak 0.05. Jadi awak kena buat segitiga lah. Buat segitiga daripada 12 volt tadi. Sambung 0.05 segitiga. Ada yang buat segitiga ke ni. Kecil satu. Slide ke bawah. Sampai dia betul-betul occupy ni. Dan buat line man. Sambung kat sini dapat watan dia. Tengok scale tu. Tengok scale kat sini berapa jawapan dia. Saya pun tak tepat ni. Awak kena check balik lah. Jawapan tak tepat. Tapi ni idea dah. Kena buat baris elok-elok baru dapat jawapan yang tepat. Okey, boleh. Okey, nombor 4 ni. Ini awak kena guna kaedah yang kita bincang tadi lah. Sekarang disuruh pakai cumulative compound. Apa maksud cumulative compound? Kita letak satu winding lah. Winding baru supaya flood dia increase. Sebab dia ada armature reaction. Kita dah bincang dan untuk increasekan flood, kita letak satu winding barulah untuk increasekan kita punya flood. Okey. Jadi kita boleh increasekan flood. Jadi kat sini kita kata sini dia bagi RSR. RSR kita adalah sebanyak ini kita punya series RSR lah, series resistor. Resistor in series RSR 0.01. Dan kita boleh mention shock cumulative compound is to be used so that the terminal voltage is produced. Okay, at full load kita nak maintain watan masih juga 200 volt. Sepatutnya dia drop kan, tapi kita nak maintain at full load kan dia drop sebab ada armature reaction. Okay, tadi kita dah dapati watan dia berapa dia okey tadi. Kalau ikut kajian tadi dia drop sebanyak 175 kan. Ni. Bila ada armature reaction dia drop sebanyak 162. Contohlah Jadi sekarang kita istiak 162 kita nak maintain 200 volt juga. So no load voltage 200 volt, full load voltage pun 200 volt juga. Same voltage dengan adanya armature reaction. Tapi kita nak compensate supaya watan dia back to 200 volt. Jadi kita paksa pakai cumulative compound lah. Cumulative compound ni dia cumulate balik. Dia increasekan flood pada yang sepatutnya lah. So how much di soalan dia how much NSR yang diperlukan. Number of turn in series winding diperlukan. NSR. Boleh nampak soalan dia. Dia ni awak kena buka dia punya shunt punya cumulative compound, terbitkan persamaan yang berkaitan lah. Guna shunt cumulative compound, terbitkan persamaan yang berkaitan. Kat sini. Lepas tu buat balik lah. Kena go back to the 1 minute.
Dengar tak suara saya tadi? Saya mute tadi. Unmute ke? Awak dengar suara tadi? Tak dengar ke? La ilaha illallah. Kenapa tak? Ha? Bila doktor dengar tadi? Tak dengar. Saya baru unmute tadi sekejap ni. Baru sekejap. Tadi Ah, doktor explain nombor 4 tadi kita dengar lagi. Oh, Alhamdulillah. Saya ingat saya mute tadi tu. Saya rasa baru berapa berapa Sorry lah. second. Saya betul tu lah. Sorry. Saya dah nampak lah. Saya. Okay. Back to here. Okay. This circuit for the short shunt kan. Short shunt ni kita letak. Nampak tak sekarang ni? Nampak ya? Nampak. Okay. Ini short shunt punya winding. Kita letak kita punya inilah. Apa tadi? Ni. Wire ni ya. Ni. Ini SR kita lah. Dan kita ada NSR ni. Yang ni kita nak cari ni. Supaya berapa jumlah winding ni. Supaya kita boleh dapatkan muatan terminal ni sama dengan 200 volts at full load. Bila full load current mengalir ni. Bila IA full load flow ya. Sebelum ni kan kita berarti muatan dia 175 kan. Kalau tengok graf tadi lah. Lebih kurang lah. 175. Kalau dia ada sebab ada armature reaction. Sekarang kita nak increase back to this 200 volts. So how much kita perlukan NSR ni? Soalan ni faham Jadi kita full load pun kita boleh maintain supply kita 200 volt juga terminal dia. Okay, you kena ingat lah ini letak short compound dipanggil commutator compound lah. Short shunt, okay. Jadi based on liter ni kita boleh terbitkan persoalan yang berkenaan apa persoalan yang pertama? Ni yang pertama lah. V terminal equal to AA minus IRA. Ini yang basic sorry ini yang basic diagram lah. Back to here. Ni untuk W short shunt equation dia. IA equal to IF, okay, plus IT. IA tadi kita dapat 120 kan. Dia dapat first equation lah. So, pertama Lepas tu tahu untuk short shunt AA sama dengan graf ni Let's go to back. Ni repeating the what I've done lah. AA sama dengan IARA plus ni AA IARA plus I terminal RSR plus V terminal. Faham Ini Kirchhoff law je. Kirchhoff law je kan. AA sama dengan IARA plus drop sini. Ni I terminal I terminal RSR plus V terminal. Itu persamaan kedua kita. Ni. This our second equation. Dan masuk nilai lah. EAI 12 volt rated lah. Jadi IA 120 volt. Tahu. Kali dengan 0.1 dapat 12. Jadi EA 12 tambah I terminal RSR 0.1 plus 200. Ini juga second equation. Okay. The third equation yang sebelah kiri tu. Kita tahu juga EA sama dengan sebelah kiri. Tengok liter dia. Ni. EA sama dengan IARA plus IFRF. Ini Kirchhoff law untuk loop ni, loop kiri ni. EA sama dengan EA our source lah, main source. IARA plus IFRF. IFRF. You got another equation kan, equation ketiga. Ni So this second the third equation. Jadi EA sama dengan IARA plus IFRF. RF ni combination of RFW plus RFC lah. Jadi sama dengan 12 tambah 200. Sebab IF RF equal to 200 ohm. Tadi masa rated is 200. Sebab tadi kita kira kan RF sama 200 tadi Kita dah kira tadi 200 dia dapat semangat 3. Okay, jadi kita ada 1 2 3. And then kita boleh simplify lah ni dapat equation nombor 4. Daripada 1 2 3 ni kita boleh simplify dapat equation yang nombor 4 ni. Selesaikan lepas tu. Nak cari apa? Nak cari current. Dia gunakan persamaan serentak je lah awak dah belajar matematik dalam SPN dan sebagainya. Kita ada 1 2 3 4 equation ni. Dapat persamaan untuk current. Itu IF, IT dan EA. Tiga benda lah awak dapat. Field current masa keadaan tersebut. Kita dapat cari I terminal. Dapat cari EA. Okay? Ada 3 benda. Tiga komponen awak kena cari. IF, I terminal dan EA. Okay, dah dapat EA 213 ni kan. Tengok graf balik. Tengok graf yang kita ada tadi tu. Berapa IF efektif dia? 213. 213.19. Tengok graf tadi balik tadi. 213.9. Somewhere here lah. Kita tengok graf ni. 213 about that. 200. Ni 200 kan. Kat sini tengok ni
somewhere here lah, somewhere here atau tengok IF dia berapa. Go down here, somewhere there. Saya check balik lah graf ni 115, 112, 115 hingga 112 berapa tu? Kat sini jawapan dia satu itulah 111.175 1.175. Ini dipanggil sebab effective current. Tengok graf dapat effective current. Kadang guna formula yang untuk cumulative winding, yang ni kita bincang lagi, yang untuk generator cumulative kita ada formula dia kan. IF effective sama dengan IF actual plus turn ratio ni minus this one lah. Kita dah bincang ni. Awak tengok formula balik lah, formula untuk shunt generator. Untuk compound generator, sorry. Dan kita dapat masuk nilai aja. I effective 1.175. IF tadi 1.01 tadi ini kan dapat ini. NSR nak carilah. NF tahu ini NF 1200. I terminal tahulah. I terminal is equal to IA minus IF dapat ni. Ini dibagi dan dapat cari NSR. Jadi inilah NSR kita. 2 turn lah roughly. Jadi kita kena letak NSR sebanyak banyak 2 turn barulah kita dapat voltage terminal equal 200 at full load. Untuk compensate kesan armature reaction. Boleh faham itu cara kita solve problem yang tadi lah. Jadi ini ada semua dalam buku design, cuma saya terang balik lah. Boleh nampak sikit lah. Boleh faham Jadi itulah awak kena ingat, first kena draw, awak kena draw inilah. Okay. Awak mesti draw dia punya litar ni, kalau tidak awak tak nampak nak buat equation dia kan. Awak mesti draw litar dan labelkan properly. And then dapatkan equation 1 to 3 tu, 4 dan sebagainya. Lepas tu cari komponen nak carilah IF, AA dan I terminal, 3 benda kan. Dan daripada IF awak dapat tu, dapat cari daripada EA awak dapat tu dapat cari IF Daripada EA dapat IF efektif dia panggil, effective current lah. Current yang sebenarnya yang berada dalam mesin tu. Bila kita letak NSR winding. Dan guna formula last sekali dan dapatkan dia punya NSR. Dan dalam case ni soalan ni kita perlukan 2 turns. Barulah kita dapat maintain balik V terminal ni kat sini. Sebanyak 200 volt at full load. Kalau tidak ada NSR ni apa berlaku tadi? Kalau tidak ada NSR ni kita dapat 175 jadi kan. Dia punya voltage dia. Kalau ada sebabkan armature reaction dia dapat 175 je kat sini at full load. Okay, tapi bila ada NSR kita boleh maintain balik kepada 200 volt kat sini tapi denda ni mestilah sebanyak 2 turn lah dalam pengurangan tadi. Dia itu sebanyak 2.2 turn dan lilit 2 kali lah. 1 turn 2 turn gitulah lebih kurang. Saya rasa boleh awak dapat jelas lah soalan ni. Dapat faham sikit. Itulah awak boleh buat balik dalam tulisan 2 awak, selesaikan balik tulisan 2 awak tu. Next saya tengok yang tadi satu lagi. Sepenting kat ni. Okey so nombor 5 done. Okey nombor 6 ni. Nombor 6 ni lebih kurang jugalah, saya tak apa saya terang sikitlah. Nombor 6 ni kita dibagi, okey baca ni balik soalan ni. Okey 1 kilowatt 12 kilowatt power Okey, sekarang voltage dia tukar kepada 120 volt pula. The speed pun tukar juga, 120 RPM. SF shunt generator. Okay, provide by a series winding so that it can operate. Alright, and the armature resistance RA 0.1 dibagi semualah rated current dia dibagi rated current 1.2. Alright, okay, faham. Soalan ni lebih kurang tak ada jugalah. Similar like this one lah. Bila like this, the first one here, almost similar lah. Cuma dia tukar power dan juga speed lah. Dan RF value. Tu je beza dia kan. Okay, soalan pertama dia apa? Find the maximum current and short circuit current. Okay. By neglecting the armature reaction effect. Okay, find the maximum current. Macam mana dapat maximum current? Sudah terang dia kan? Nak buat. Jadi kita pakai rajah ni. Ini yang baru. Jadi dekat sini maximum current. Okey, pertama sekali awak kena cari titik P dulu. Titik P berapa kat sini? Titik P dia. Operating voltage dia berapa?
120 volt. Jadi tinggi 120 volt somewhere ni lah. Sini atas ni ya. Kat sinilah. P ya. 120 volt. Okey. Buat line ni. Okey, dan buat line daripada kosong lah. Macam biasalah buat line baru. Daripada kosong ni buat line baru ke titik P. Okey. Bagilah saya pakai pen dia tak sangatlah, tapi tak apalah, saya draw je. Saya buat betul lah. Awak kena buat line tu. Line OP ya. Itu yang penting sekali, yang penting. Dan ni titik ni titik 120 volt. Salah, itu yang pertama awak kena buat. Belum buat apa lagi, buat tu dulu. Okay, next. Dia cari apa? Maximum current kan. Maximum current kena buat apa? Tadi kita bincang dia. Awak kena cari RA maxima. Jadi RA maxima berlaku bila line tangent dengan line ni. Satu line yang tangential dengan line ni. Awak kena buat satu line yang selari tangent. Touching lah. Mana kat sini lah sampai ada buat tangent line. Sini buat tangent line. Selari dengan OP ya. Garisan ni mesti selari dengan OP. Okey, dan titik pertemuan yang mana? Yang touch line ni. Katakan sini lah, touch line. Saya buat mudah sini. Touch kat situ katakan. Ukur panjang dia lah. Ukur panjang dia. And this IA max Panjang tu IA max RA. Faham ukurlah berapa panjang dia. Ni contoh sini berapa? Sini 62. Ini 84. 84 tak 62 lah. Apa tu? 22 volt divide by RA 0.1. Jadi dapat 220 M. Itulah IA maxima dia. Okey, jadi kalau dia cari IA maxima, awak kena buat satu line yang selari dengan line OP ni, dan line ni mesti tangent dengan garisan OCC ni. Titik pertemuan yang touching ni buat bawah. Tu sampai jumpa line OP ni lah. Measure panjang dia. Dapat panjang ni bagi dengan OA, bagi dengan RA dapat dia punya IA. That's IA max lah. Okey, boleh Itu cara awak buat. Okay, short circuit current. Short circuit current kat mana? Bila kita short generator, kita dah bincang tadi kan. Bila generator kita short, apa berlaku? IF equal to 0 Bila kita short generator, IF equal to 0. Dari berapa watan dia? Tengok letak ni. IF 0 kat sini. Line ni kan. Jadi tengok watan dia lah sama dengan watan AR Watan AR lah. Bila kita short watan pada generator lah sama dengan watan AR. Jadi bagilah. Jadi AR bagi dengan 0.1 ohm tadi. Ini berapa ni? 8 katakan. 8 bagi 0.1. 80 ampere. Itu short circuit current kita. Jadi kalau soalan-soalan dia suruh saya short circuit current, awak kena cari AR divide by RA. Boleh. Itu yang nombor 2 lah. Simple je. Jadi yang ni sketch dia awak kena buat macam dalam buku lah. Awak kena buat balik dalam graf buku ni, buat macam tu lah. Saya buat pegang, awak kena buat V terminal lawan dengan apa? Ni lawan dengan IA. Ini ikut dalam buku ya. Lepas tu awak buat graf ni kan. Graf turun gitu, dia naik, dia turun, dia naik, turun gitu balik. Itu graf tu. Kena buat balik lah, kena buat ambil beberapa point kat sini. Awak buat graf tu ya. Ini IA max lah, IA max berlaku kat sini. Sorry, ini IA max ni kan, sorry. Ini maximum current kat sini. Ni IA max. Itu ikut buku je, ikut buku Awak buat cari titik maksima, that we kira IA max punya. So at this particular V, so ini salah ni. Sepatutnya V kat sini Ni watan di sini. Sepatutnya V dia buat silap. Dia maksimum berlaku masa V terminal tu, dia kena draw balik lah. Turun gini. Itulah salah sikit lah. Faham saya? Sini maksima ni. Itu. Patut kita graf tak betul sangat, awak buat balik lah. Awak tengok ikut dalam buku je. Cari kat IA max tu, bila IA max VT ni give you IA max. Dapat satu point ni. Satu point. Buatlah point berapa point. Point. And then sambung je. That give you the V terminal versus IA. Okay, itu untuk answer yang the rest nombor 2 tu lah. Sketch the graph terminal voltage versus IA. Label clearly lah. Itu graph bincang lah. Awak dia buat sendiri. Okay, yang ni
Determine the full load terminal voltage with and without armature. Ini sama tadi, sama juga lah kita buat. Kena cari full load current dulu. How much full load current? Ni power divided by voltage. 12 kV divided by, jadi IA full load sama dengan 12 kV divided by, how much watan dia? 120. Ada 120. Jadi dapat apa? 100 ampere kan? It's a rated current flow. Dan bila dia rated current, dia ada drop. Drop daripada RA sama dengan 100 kali dengan RA, which is 10 volt lah. Sebab RA 0.1 kan? Ya, 0.1 ni RA ni. Dia dapat drop 10 volt. Okay, kalau tanpa armature, dia nak suruh cari dua. Satu with and without armature reaction. Dia tengok go back tu je lah. Kat point P ni, without armature reaction kira 10 volt. Satu ni berapa ni? Dua kan? Kita ada 10 segmen lah. 1, 2, 3, 4, 5. Somewhere there. 5 kali lah. Ini represent IARA. Lepas tu turunkan slide ni, bawah ni. Kat sini kan, dapat titik ni. Ini you punya with terminal without armature reaction lah. Tengok data dia. Tengok dia punya nilai berapa sini. Dalam 1-2 volt itulah. 102 volt dapat that. Okay, kalau ada armature reaction, tambah dia punya panjang ni sebelah kiri ni kan, dia punya apa, horizontal length berapa dia, IFAR ikut soalan dia berapa. Kat sini soalan dia kata 0.1 je. Tengok scale macam mana berapa. 0.1 hari. Setiap scale 0.1 ni kan. Jadi tambah 0.1 je. Dapat tiga baru. Dan turunkan tiga baru ni ke bawah kan. Macam biasalah. Dapat gajah ni, turun tiga-tiga ni. Itu dapat new curve. Tengok yang bawah ni. Terminal voltage kat bawah ni bawah tu. Akan dapat sini roughly, tengoklah dalam 100 volt ke gitulah, 98 volt gitulah. Tengok check result dia. Itu berlaku bila ada armature reaction berlaku. Jadi voltage akan drop daripada 100 tadi kepada 89 volt. The exact number you kena plot sendiri ya. Jangan saya tak nampak sangat, sebab saya pakai pen saja. Awak kena pakai pencil elok-elok lah. Itulah nak solve problem yang okey, settle lah tu. Okey, yang nombor 3 ni sama ke tak ada jugalah. The machine is operated automatic compound, okay. Speed and load. And now the voltage adjust 100, okay. There's if there's how many? Okay, dia kata zero voltage. Apa zero voltage regulation? Maksud dia apa? Sama tak soalan 5 ni? Sama kan? Soalan 5 tadi dia kata lain sikit soalan ni, sebut begini je ni. Soalan 5 ni sebut lain sikit. Dia kata 200 volt. 200 volt ni voltan at terminal. Sedangkan dia punya voltan ni pun 200 volt juga. Jadi ini samalah, soalan yang sama je. Tapi di sini dia mention 200 volts at full load. Okay. But here they said, dia tak sebut 200 volt. Dia just sebut zero voltage regulation. Dan maksud voltan ni sama dengan voltan 120 volt ni. Pakai ni lah. Kita nak maintain 120 volt juga. Kat sini ni. Itu maksud zero voltage regulation. Maksud no load dengan full load sama voltan dia. Voltan terminal at no load sama dengan voltan terminal at full load. Boleh faham maksud dia? There is no voltage drop. Tadi dia katakan sebelah. Jadi voltan ni sama dengan 120 volt lah. Jadi berapa NSR dia nak pakai? NSR juga sama tadi. Cuma sekarang dalam kes ni dia abaikan RSR. Dia abaikan RSR. Jadi ni soalan dia jadi lebih mudah sikit lah. Jadi mudah sikit kan. Sebab kita abaikan RSR. Itu je. Jadi kita pergi balik pada lita senilai shock compound tu. Kita buat macam tadi lah 1, 2, 3 equation. Cuma bila ada RSR saja kita buang kosong, tak ada. Itu je. Dan kita selesaikan macam ni lah. Cuba dapatkan I terminal, IF baru, I terminal. Dan last sekali dapat AA. Kalau dapat AA dapat IEF efektif. Dapat EF efektif dapat cari NSR. Boleh ya? Saya boleh cuba sendiri lah ni kok. Dia tak solution dia. Right. Sama macam tadi. Dia satu je lah. RS.
Okay, jadi buat persamaan tadi lah, kita ada persamaan yang ni. Pertama, kita ada apa tadi? Persamaan kita ada apa ni? Untuk current kita ada I. Minit ini untuk apa ni? Ini I think this not the ini different soalan, is different solution, and this solution for the motor. Kita buat untuk generator lah. Generator ni lain, dia akan jadi tukar je punya persamaan dia ni. Jadi IA patutnya. IA sama dengan IF plus IT. Okay, itu untuk generator. Yang pertama. Lepas tu yang kedua AA lah. AA sama dengan IARA plus IFRF. Okay, ini persamaan kedua. Okay. Persamaan ketiga, AA sama dengan ini lain soalan untuk motor. Saya tulis balik sini yang betulnya lah. Sama dengan IARA plus I terminal RSR plus V terminal. Ini persamaan yang ketiga. Tapi persamaan tiga ni yang ni awak boleh abaikan. Kenapa? Sebab kosong. Sebab jadi RSR ni kosong. Jadi cuma tinggal IARA plus V terminal je. Jadi dari 1, 2, 3 ni cuba dapatkan persamaan untuk EA ni. Daripada EA ni awak dapat cari I efektif. Okay. Daripada I efektif, guna formula yang kita belajar tadi lah untuk dapatkan dia punya NSR ni. Ni daripada I efektif dapat solve untuk cari NSR. Dan orang boleh dapatkan NSR. Dia sama je sama ada motor generator, cuma semua jawapan akan lain sikit lah. Sebab kalau motor dia kena campur kan. Kalau motor IA plus IF sama dengan I terminal. Itu je beza dia. Okay. Kalau generator terbalik. IA sama dengan IF plus I terminal. Cuma formula yang last kali guna pakai yang ni juga. Untuk dapatkan NSR. Jadi awak boleh buat line assignment 2 tu lah. Selesaikan. Alright. Ada soalan nak tanya tentang apa yang kita buat sekarang ni? Jadi basically example 3 ni sama 2 ni sama je lah dengan yang atas ni. Cuma beza sikit dari segi cara dia represent tu. Dia sini dia kata speed speed water regulation kosongan. Zero water regulation Padahal benda yang sama dengan kita nak maintain water sama dengan 120 volt. Tapi tak sebut itulah, dia sebut lain sikit. Jadi buat kena faham lah maksud dia tu. Okay, itu basically example on the compound generator lah. Sebab dalam compound generator normally kita nak cari dia punya IF efektif lah. Untuk compensate flood tadi. Flood drop, kita akan compensate dia. Supaya flood naik balik lah. Cuma dia akan tanya kita berapa banyak NSR yang kita perlu letak pada generator tersebut. Supaya dia boleh compensate flood. Itu je lah. Okay, I think we start this one first.